Dan Al-Azhar ini dianggap sebagai tokoh bukan saja oleh Nusantara, sehinggakan Universiti Al-Azhar memberikan dia gelaran doktor kehormat. Oleh kerana itulah dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar, kerana dia sangat mengiktiraf Al-Azhar, dan Azhar juga mengiktiraf dia sebagai kenang-kenangan, dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar. Bukan hanya diiktiraf oleh Nusantara, dia juga bukan hanya diiktiraf oleh Indonesia, dia juga diiktiraf oleh Mesir. Bahkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 juga memberikan dia ijazah doktor kehormat. Maksudnya dia ni PhD kehormat atas sumbangan yang dia buat pada dunia dakwah, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga sampai ke Malaysia. Sehingga dia diberikan gelaran doktor kehormat. Tapi Hamka sebagai seorang tokoh yang telah banyak memberikan sumbangan, tapi tuan-tuan, ada beberapa negeri di tanah Melayu yang tidak membenarkan dia ceramah. Walaupun dia ni ada tafsir 30 juzuk, walaupun dia ni telah buat macam-macam, ketua umum Majlis Ulama Indonesia, jadi pensyarah di Indonesia, ada anak murid yang hebat-hebat, ceramah sana sini, tapi bila sampai ke tanah Melayu, ada negeri yang ban dia. Sehingga Hamka menulis satu surat, kan? Dipanggil teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Kerana apa? Kerana dia disekat di beberapa negeri, tak boleh nak ceramah walaupun dia sebagai seorang tokoh. Bila kita baca kitab teguran suci dan jujur tu, saya surat dan akhirnya jadikan buku, Hamka memberikan teguran yang sangat jujur, yang sangat ikhlas bagi seorang sahabat kepada sahabatnya yang sepengajian ataupun yang sama level ilmu dengan dia. Maka saya pesan kepada pelajar-pelajar saya kata, berapa ramai di antara kamu yang berani nak ubah masyarakat? Masyarakat buat macam ni, kita nak bagi tahu yang sunnahnya bukan macam ni, yang macam sunnahnya macam ni. Berapa ramai yang berani? Tambah pula dalam masyarakat Melayu, sekali kena label Wahabi, label itu kita akan bawa sampai mati. Sampai mati, seperti mana Hamka. Tapi ya, Hamka disekat, tak boleh ceramah. Hamka dituduh sebagai Wahabi, Hamka dituduh sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Tapi hari ni, bukan kata hari ni, di zaman moden ni, setelah Hamka meninggal pada tahun 1981, bermula daripada tarikh tu sehinggalah sekarang, berapa ratus bahkan mungkin ribu seminar yang dibuat membicarakan dan membincangkan pemikiran dan sumbangan Hamka dalam dakwah. Berapa banyak tesis master dan PhD yang dibuat bercerita tentang sumbangan Hamka dalam dakwah. Mungkin ada tokoh di zaman tu yang ban Hamka, selesa, orang panggil datuk, orang panggil VIP, turun ke kampung orang main kompang. Tapi orang yang ban Hamka tu, agak-agak tuan-tuan, berapa seminar yang orang buat untuk bincang tentang pemikiran dia? Berapa ramai orang bincang tentang sumbangan dia dalam Islam? Mungkin tak seramai Hamka. Kerana apa? Kerana dia hanya maintain the status quo. Dia hanya mengekalkan apa yang ada. Sifat pendakwah ini bukan hanya mengekalkan apa yang ada, tetapi sifat pendakwah itu adalah nak menjadikan masyarakat makin hari makin dekat dengan sesuatu yang dinamakan sebagai sunnah. Ni Hamka. Maka buku ni sebenarnya adalah ringkasan daripada tafsir Hamka.